Imran Syaki, daripada student UiTM. Jadi ingin mengetahui sedikit mengenai forensik. Jadi boleh tuan perkenalkan diri tuan? Okey, nama Muhammad Faizul bin Ismail, pangkat inspektor lah. Saya masuk polis ni tahun 2006, masa training 2006. Tapi di forensik ni saya just baru 5 tahun 5 bulan semenjak daripada bulan Mei tahun 2014 hingga sekarang lah. Tugasan saya di forensik ni sebagai pegawai penyiasat di tempat kejadian lah. Okey, itulah sedikit. Ini merupakan bahagian di dalam Jabatan Sesenayan tu, iaitu D10 khas untuk forensik saja. Di mana dia ada D1 tu bahagian pentadbiran untuk JSC, Jabatan Sesenayan. D2, D3, D4 dan D10 ni memang khas untuk forensik. Itulah dia punya D di dalam PDRM ni. Okey, dia dari segi siasatan berhubung dengan cap jari, fingerprint ni. Biasa kita pergi crime scene, kita tengok mostly banyak kan kes pecah rumah atau jumpa kereta macam ni, kita akan cari fingerprint. Fingerprint adalah salah satu cara yang terbaik untuk mengesan suspek lah, di mana kita buat dusting melalui kaedah kita dengan peralatan yang kita ada untuk mendapatkan fingerprint ni. Lepas tu kita di tempat kerja tu kita lifting fingerprint tersebut. Apabila ditimbulkan, kita akan berserah kepada D2, iaitu ni D2 Bukit Aman itu Mafiz. D2 Mafiz Bukit Aman, di mana hanya mereka saja yang dapat analisa dan tentukan siapa pemilik cap jari tersebut. Di mana cap jari tersebut akan dinilai dan dianalisa melalui beberapa poin atau jalur yang kita dapat pinggirkan untuk mengenal seseorang, individu empunya. Dari segi fingerprint ni lebih kepada Mafiz D2, di mana kita ada rekod di Mafiz ni, kita ada rekod jenayah yang terdahulu yang dibuat oleh suspek, mana-mana suspek di mana-mana tempat kajian lagi. Di mana rekod tersebut kita ada simpan rekod penjenayah Malaysia dan juga Singapura. Di mana Mafiz ni dulu kita ada Singapura sekali punya rekod. So sesuatu fingerprint, cap jari yang dijumpa di tempat kejadian akan dihantar ke Mafiz dan dianalisa untuk tentukan siapa pembunuhnya. Dan daripada situlah kita dapat lihat, kita dapat tangkap suspek. Ini adalah bukti yang kukuh lah semasa perbicaraan nanti, di mana kita tahu fingerprint ni kan dia punya karakteristik individual, tidak ada yang sama. Mesti ada suspek tu satu orang, satu je kesan cap jari yang dia. Dia macam ni untuk serbuk, kaedah serbuk ni bukan salah satu kaedah untuk mengesan cap jari, di mana kita guna serbuk. Di mana serbuk ni pun dia ada dia punya jenis-jenis dia. Ada jenis magnetik. Magnetik ni biasa kita untuk mencari fingerprint di atas kertas lah. Biasanya ada yang sebut biasa. Sebut biasa ni pun kita pun ada jenis color dia, macam fluorescent, warna copper, warna putih, tak semestinya hitam. Kita ada heavy black, kita ada grey lah. Kita sebenarnya cap jari ni, kita tengok permukaan tempat yang kita percayai ada cap jari. Contohnya macam permukaan cerah, permukaan clear, kita akan gunakan warna yang gelap lah. Kalau permukaan gelap, kita guna warna cerah, kita kontra, di mana yang boleh menampakkan kesan cap jari ni. Dan semasa kita dusting fingerprint ni melalui serbuk, kita ada peralatan kita macam lampu, lighting kita untuk mengesan jari. Kita ada jenis kita punya lighting juga, dengan lighting jenis yang biasa punya, ada yang jenis color-color. Dan kita ada Google untuk yang boleh menampakkan kesan jari dengan lighting tersebut. Itu memang peralatan disediakan untuk kita. Maknanya tak ada masalah. Kalau kita pergi ke mana-mana tempat pun kita boleh tengok, kadang tu gelap ke, malam ke, siang ke, cerah ke, kita boleh dapatkan fingerprint. Dari segi fotografi fingerprint kan, kita tak kisah teknik apa kita guna sebenarnya. Yang penting sekali kita nampak jelas kesan cap jari tu. Di mana untuk
penandaan. Okey, contohnya apabila kita dah buat suatu fingerprint dapat ditimbulkan tempat kejadian, biasanya kita tanda. Contohnya biasanya ada banyak fingerprint, kita akan tanda dengan tagging kita, iaitu pita pelekat lah. Kita akan tanda biasanya huruf A, B, C atau bilangan lah. Dan sana juga kita akan tulis kita punya tarikh serta nombor report. Di mana untuk daripada segi fotografer tu, kita akan ambil gambar satu cap jari, satu tagging. Maknanya kita akan close up ke apakah, yang penting tanda kita ABC ke 1, 2, 3 ke, tarikh dengan nombor report itu jelas di dalam gambar bersama dengan kesam cap jari tersebut. Okey, itu yang paling penting sekali, sebab dalam perbicaraan kalau tak jelas, tak kabur, macam mana kita nak jawab di mahkamah dan kita nak cakap cap jari itu adalah cap jari kita yang timbulkan. Daripada teknik dia memang tak kisah, janji benda tu clear. Kesam cap jari ni dia tak ada tempoh tau. Kemungkinan 1 bulan masih ada lagi, 1 tahun pun masih ada lagi. Sebab kita pernah ada buat kes macam ni. Cuma untuk dapatkan kesam cap jari tersebut, kita belum pasti sama ada bendanya cap jari itu cukup sifat atau tidak, atau betul-betul kita dapat ambil. Tapi kita dapat jumpa cap jari itu. Dia kalau kes macam ni kan, dia depend kepada keadaan tempat kejadian tu. Contoh in case lah, kalau macam tempat kejadian tu dalam kebangunan, kita mungkin yang boleh kebolehan untuk kita menimbulkan kesam jari tu walaupun makan masa 1 tahun, 1 bulan mungkin ada. Biasa kita tengok faktor persekitaran yang paling penting sekali dari segi kes ni. Contoh macam, yalah, kalau macam tempat terdedah sinaran matahari ke, hujan ke, panas, itu mungkin dah memang tipis lah untuk dapat kita timbulkan, sebab dia faktor sekarang dia, kalau macam dalam bilik macam saya cerita tadi kan, mungkin dia ada debu-debu halus, itu mungkin tidak mengganggu sangat kesam jari tersebut. So kita boleh dapatkan kesam jari itu. Namun dari segi siasatan kita, dari segi siasatan forensik ni, kita akan berusaha, kita akan cuba timbulkan kesam jari di tempat kejadian. Sebab kesam jari lah bukti yang paling kukuh untuk kita sabitkan seseorang penjenayah terhadap kita tersebut. Okey. Okey, cap jari memang benda yang satu bahan bukti yang paling baik sekali tau, selain daripada DNA. Di mana cap jari ni suspek tak boleh lari lah. Sebab apabila kita dapat timbulkan sesuatu cap jari milik suspek, dalam segi perbicaraan pun suspek tak boleh lari. Lawyer pun tak mahu ambil kes tu, sebab dia tahu memang kes ni sangkut. Sebab kita dah tahu kehadiran suspek di tempat kejadian tersebut melalui penimbulan kesam cap jari suspek tu membuktikan dia berada di tempat kejadian. Apabila dia berada di tempat kejadian, kemungkinan dia melakukan jenayah tersebut pada hari tersebut memang ada. Itu kadang-kadang kebanyakan suspek penjenayah dapat disabitkan dengan hukuman di mahkamah. Ini yang selalu yang kita pernah alami masalah dulu, tapi sekarang kita dah upgrade, government pun dah upgrade, di mana kita lihat sendiri kan, semua pendatang asing, semua warga foreigner yang datang ke Malaysia melalui pintu masuk KLIA, lapangan terbang atau mana-mana pusat pusat CIC daripada pintu luar masuk negara, dia orang akan menggunakan fingerprint kan, thumbprint kan. Okey, daripada thumbprint tu untuk sekarang ni memang kita dah advance sikit, kita akan simpan rekod-rekod tersebut. Untuk yang dahulu punya, sebelum timbulnya thumbprint ni, kita dulu suatu kes kan, kita memang suka untuk nak mencari suspek ni siapa punya. So dari segi fingerprint ni, untuk dahulu punya kan, apabila kita dapat fingerprint di tempat cap jari, so benda tu cap jari di tempat kejadian merupakan jari yang cantik yang duduk, tapi kita tak tahu siapa nak. So dari segi rekod kita akan simpan rekod sebagai fingerprint yang unknown, tak tahu siapa. In case, sebab kita tahu karakteristik penjenayah ni, dia ada once sekali dia buat kan,
dia dah buat penjenayah, dia akan buat lagi. Contohnya house breaking kan. Okey, ini hari dia akan pecah rumah ini, kawasan ni kan. Okey, kita pergi siasat tempat kejadian, kita jumpa cek jari. Tapi kita tahu siapa sebab tak ada rekod. Mungkin dalam parti lah, macam Indo ke Filipin ke Vietnam ke, something like that lah. Okey, in case one day selepas pada hari ni akan datang, dia akan buat satu kali lagi kan. So kita tengok fingerprint adalah sama, maknanya orang yang sama. So kita dah dapat 2 rekod. One day apabila kita dapat tangkap suspek tu, kita akan tengok fingerprint dia, kita baru kita tahu dia yang buat kes-kes ni. Maknanya rekod tu tak ada padakan, dan kita akan dapat tangkap dia melalui kes yang kita melalui fingerprint yang kita simpan tersebut kan. Itu secara dulu lah. Tapi sekarang memang kita dah okey sikit sebab kita dah ada rekod, ada data yang menyimpan semua foreigner masuk ke Malaysia ke negara kita. Dari segi fotografi, foto gambar-gambar di tempat kejadian semasa menyiasat tempat kejadian, biasa yang kita alami ialah macam tempat tersebut, tempat kejadian tersebut. Contohnya tempat tersebut macam dalam satu bangunan, tak ada lighting, tak ada apa semua, kita just menggunakan lampu kita. Kita tahu bagaimana kamera daripada ni, ada flash ada semua, so dia macam tak sesuai. Ada juga tengok macam keadaan macam dalam tangki air, so kita tak boleh nak ambil gambar zoom close up ke dalam tangki air tersebut, menyebabkan gambar tersebut macam satu masalah bagi kita lah semasa berbicara nanti, sebab dia tak nampak overall, dia nampak. Contoh dulu saya pengalaman dia jumpa satu mayat di dalam tangki air dalam satu bangunan lah. So kita tak dapat nak close up gambar mayat tersebut yang di dalam air, dalam kain, sebab juga kadang gelap dan juga ruang kecil. Itu biasa masalahnya. Tapi sebelumnya kita akan cuba ambil gambar apa yang kita boleh nampak, dan gambar tersebut kita boleh terang semasa perbicaraan. Itu yang paling penting sekali. Untuk mengelakkan masalah, kita lawan dengan lawyer pihak suspek lah kan. Kita cuba ambil gambar tu biar kita sendiri boleh beri keterangan di mahkamah. Itu yang paling penting sekali dari segi siasatan. Okay, Assalamualaikum, saya Nur Syahani binti Hamidi, host anda untuk hari ini. Okey, mari kita lihat behind the scene kami. Terima kasih. Jadi belum saya dapati bahawa Boleh. Teruskan. aku nak masuk poin serius tu. Ada lampu yang pasokan, tolak lampu coklat. Bagus. Aku dah masuk kelas lagi ni. Nak jangan lagi.